Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bersyukur dan sentiasa berusaha untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-54 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya, yakni jadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana Allah maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang al-irtidad pada kalimah may yartadda minkum. Al-irtidad membawa maksud ar-ruju'u an dinil Islam ila al-kufri wad-dalal, kembali daripada atau keluar daripada Islam dan kembali kepada kekufuran dan kesesatan. Dan wal khuruj min al-haqq alladhi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghairihi min al-abatil wal akadzib, iaitu keluar daripada kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang lain daripada Islam atau yang lain daripada kebenaran itu, berupa kebatilan dan juga pendustaan. Para ulama tafsir mengatakan bahawa di dalam ayat ini terdapatnya suatu isyarat yang jelas bahawa adanya dalam kalangan mereka yang memeluk agama Islam yang akan melakukan murtad ini, yang akan kembali kepada, yang akan keluar daripada Islam dan kembali kepada kekufuran dan kesesatan. Dan itulah realiti yang berlaku seperti yang disebut dalam ayat ini, yang mana adanya golongan yang murtad, iaitu golongan yang keluar daripada Islam, seperti yang dirakamkan dalam sejarah, seperti mana murtadnya sebahagian daripada kabilah seperti kabilah Banu Hanifah, iaitu kabilah ataupun kaum kepada Musailamah Al-Kadzab, juga kabilah Bani Asad, juga kabilah Bani Mudlij dan lain-lainnya. Dan kita juga telah mengetahui bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan orang Islam yang lain yang berhadapan dengan golongan murtad ini dan
memerangi mereka dan mengembalikan Islam itu kepada tempatnya dan kedudukannya yang sewajarnya. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah mengatakan bahawa ayat ini merupakan sebahagian daripada perkara-perkara yang berlaku yang telah diberitahu di dalam Al-Quran sebelum ia berlaku, sebagai salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quranul Karim. Dan diriwayatkan bahawa telah murtad sekurang-kurangnya 11 kumpulan daripada Islam, dan 3 daripadanya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kaum Bani Mudlij yang diketuai oleh Al-Aswad Al-Unsi, dan juga Banu Hanifah yang mana ketuanya ialah Musailamah Al-Kadzab, dan juga Banu Asad yang ketuanya ialah Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, dan 7 golongan yang murtad pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, antaranya kaum Fazarah, Bani Ghatafan, Bani Salim, Bani Yarbu' dan sebahagian daripada Bani Tamim, Bani Kindah dan juga Bani Bakr bin Wa'il. Dan ketika zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berlaku murtad pada satu kumpulan, iaitu kabilah Ghassan, kaum kepada Ibnul Ayham. Maka ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesiapa dalam kalangan kamu menjadikan sesiapa pun dalam kalangan musuh-musuh Allah sebagai teman rapat kamu dan penolong kamu, kerana perbuatan itu akan membawa kepada kemudaratan kepada kamu dan kerugian buat kamu juga. Bahkan ia akan membawa kepada berlakunya riddah atau kemurtadan kamu daripada agama yang benar yang telah kamu imani selama ini. Dan barang siapa yang melakukan murtad ini atau ar-riddah ini, yang keluar daripada agama yang daripada agama yang benar kepada yang lain daripada agama-agama yang batil, maka perbuatan itu tidak mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain yang ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala, kaum yang sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kaum yang sentiasa berusaha untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum ini akan digantikan Allah, akan menggantikan kaum yang murtad itu, kaum yang kufur setelah beriman itu, seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Muhammad yang berbunyi, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Itu pada ayat yang ke-38 Allah berfirman yang bermaksud, dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan menderma, ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita lihat dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah saufa ataupun fasaufa, yang mana kalimah fasaufa ini merupakan suatu kalimah yang menegaskan perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Bermaksud setelah murtadnya segolongan atau beberapa golongan dalam kalangan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala sekaligus memberikan atau memperihalkan sifat-sifat kaum atau golongan yang akan menggantikan golongan yang murtad itu, iaitu golongan yang telah kufur setelah beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka dengan beberapa sifat yang mulia dan ciri-ciri yang hebat pada mereka. Yang pertama, Allah menyatakan yuhibbuhum wa yuhibbunah, dan ia bermaksud Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan Allah itu, mahabbatullah itu adalah merupakan suatu perkara atau suatu nikmat yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang sangat hebat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah mencintai golongan ini, itu golongan yang beriman ini, yang akan menggantikan golongan yang murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat, iaitu mahabbatullah, nikmat yang dikejar oleh setiap orang beriman, nikmat yang dicita-citakan dan diharapkan oleh kita semua,
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, kecintaan yang dimaksudkan itu ialah kecintaan yang selayaknya dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya atau kepada orang beriman ialah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan orang beriman itu taufik kepada melakukan ketaatan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan beroleh kebaikan dalam setiap hal ehwal mereka. Sementara kecintaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pula bermaksud orang-orang beriman itu sentiasa dan selama-lamanya menumpukan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut jejak langkah ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap perkara yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan segala pengajaran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh, dengan melakukannya dengan cara yang terbaik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun sifat yang kedua yang Allah Taala ceritakan berkenaan dengan kaum ini ialah adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Kalimah adzillah itu jamak kepada dzalil dan ia membawa maksud ketundukan ataupun tawaduk, merendah diri dan sebagainya. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan adzillah di sini membawa maksud terhina atau dihina, tetapi membawa maksud al-mubalaghah fi wasfihim birrifq, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan betapa golongan yang beriman ini golongan yang sangat santun jiwa mereka, sangat merendah diri, sangat sopan terhadap saudara-saudaranya yang seakidah dengannya. Adapun kalimah a'izzah jamak kepada aziz, dan aziz merujuk kepada seseorang yang bersifat dengan al-izzah, iaitu al-quwah wal-imtina' an ayyughlab aw yuqhar, bermaksud suatu sifat yang menunjukkan kekuatan dan kegagahan yang tidak boleh ditewaskan atau tidak boleh dipaksa dan sebagainya. Membawa maksud bahawa di antara sifat-sifat kaum yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala adanya kaum yang murtad itu dan akan menggantikan mereka, iaitu kaum yang sifat mereka berlembut dengan saudara-saudara seakidah mereka, bersifat kasih dan sayang serta tawaduk dengan mereka. Hati mereka dilimpahi rasa kasih dan sayang dan sentiasa inginkan kebaikan buat saudara-saudaranya. Pada masa yang sama mereka juga begitu tegas dengan musuh-musuh Allah, begitu tegas dengan orang-orang yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, melayani mereka dengan layanan yang selayaknya, seumpama orang yang gagah perkasa, orang yang kuat, orang yang menang, bukannya orang yang lemah dan mudah diperkotak-katikkan. Maka kata Ibn Katsir, inilah antara sifat orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu orang yang beriman yang sebenar itu adalah orang yang tawaduk, merendah diri, sopan, santun terhadap saudaranya, terhadap temannya yang seakidah dengannya. Pada masa yang sama begitu tegas, begitu berprinsip apabila berhadapan dengan musuhnya dan musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah menyifatkan dan menyatakan dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir, itu ayat yang ke-29, Allah menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, yakni umat Islam. InsyaAllah akan kita jelaskan lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.